Bagi saya yang paling penting sebenarnya kompetensi. Ada dia kompeten untuk memerintah atau tidak? Adakah mampu untuk memerintah atau tidak? Dia Islam Melayu tapi jual tanah. Dia Islam Melayu tapi rasuah. Tuan-tuan, kadang kita malu dengan jiran kita yang sebelah bawah tu. Kan? Oh, kita tuduh dia macam-macam, tapi di antara negeri yang termaju di Malaysia. Di dunia. Bukan di Malaysia, di dunia. Malu kita, tuan-tuan. Dia apa resources dia ada, tapi dia lebih kaya daripada kita. Bukanlah kita lebih kaya daripada dia, tetapi per growth berdasarkan per kapita penduduk dia lebih daripada kita. Warisan dikatakan telah berbincang dengan UMNO. Dinamik politik Sabah ni lain daripada politik Sarawak. Sarawak lain, Sabah lain. So Sabah dikatakan warisan sedang berbincang UMNO. Soalan dia, PH bersama dengan siapa? So soalan yang lebih utama sekarang ini, Pakatan Harapan akan bersama dengan siapa? Itu persoalan. Big question mark yang akan berada dekat situ. Jadi sekali lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim akan pening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan kita bersama lagi. Okey. Untuk pilihan raya di negeri Sabah. Sebelum ni kalau dekat Sabah, warisan lawan dengan semua parti. Parti Pakatan Harapan berlawan dengan Barisan Nasional dan Parti Warisan. Dan Barisan Nasional UMNO pun lawan Pakatan Harapan, lawan dengan Parti Warisan. Dan contoh macam sekarang ada PAS dan juga Perikatan Nasional lawan Parti Bersatu, lawan Perikatan Nasional. So sekarang ni apabila kerajaan pusat ni bersama-sama dengan Barisan Nasional, bersama dengan Warisan, bila dah bersama sekarang ni kan, Parti Warisan pun keluarkan kenyataan akan bersama dengan UMNO, tapi UMNO cakap UMNO BN dia tak keluarkan lagi lah keputusan sama ada mereka setuju warisan bersama. Tapi agak pening sikit kemungkinan sebab kerajaan negeri dengan kerajaan pusat ni berbeza kan. Ada lagi orang mereka tak berapa faham apa itu ADUN dan apa itu parlimen. Mereka tak faham. Jadi kalau dekat Sarawak memang mereka tak mau bersama-sama. Sebab tu dekat Sarawak, DAP Sarawak masih jadi pembangkang tau. Kan, daripada Parti Keadilan Rakyat Sarawak masih jadi pembangkang tau. Kan, dia pun tak duduk di dalam kerajaan. Sebab kumpulan pembangkang kumpulan kerajaan negeri berbeza, bertentangan dengan kumpulan hak yang parlimen. Parlimen ni untuk tubuh kerajaan pusat, dan ADUN Dewan Undangan Negeri, ahli Dewan Undangan Negeri ADUN untuk tubuh kerajaan negeri. Dan hanya di Sarawak kalau tak silap aku, yang mereka akan masuk berlawanan secara solo. Mereka tak mau bersama dengan siapa-siapa. Tapi kalau di Sarawak, majoriti Barisan Nasional tak ada. Hanya ada GPS saja yang akan berlawanan di dalam kerajaan negeri itu. GPS insyaAllah akan berlawan dengan Pakatan Harapan dan akan lawan bersama Perikatan Nasional. So, jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Dan last kali aku akan bawa hujah aku. Jom sama-sama kita dengar. Saya cerita tuan-tuan, ni saya cerita. Sebagaimana hukum, undang-undang pun sedemikian. Dia ada the law, dia ada the reality. Sebagaimana juga hukum, dia ada undang-undang dan reality. So, kadang-kadang apa yang kita ada idealismanya, belum tentu benda itu boleh dilaksanakan. Kerana banyak faktor diambil. Paling utama faktornya ketidakbersediaan rakyat majoriti terhadap perkara tersebut. Begitu juga dalam hukum kita kata, contoh saya katakan, apakah boleh orang bukan Islam secara hukumnya menggunakan kalimah Allah? Secara hukumnya boleh. Tak ada masalah pun. Tetapi secara undang-undangnya di dalam Malaysia tak boleh. Kerana ada undang-undang. Tu saya kata hukum satu perkara, undang-undang satu perkara. So jangan keliru. Sama juga dengan perkara orang bukan Melayu menjadi Perdana Menteri. Secara undang-undangnya, secara perlembagaannya sebenarnya tidak ada halangan bahawa seseorang itu selagi mana dia warga negara Malaysia menjadi Perdana Menteri walaupun dia bukan Melayu atau bukan Islam. Kita kena cerita secara perlembagaan dahulu. Apa syarat dia? Yang pertama, dia mendapat sokongan majoriti di dalam Dewan. Kedua, dia mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Ada syarat ketiga lah, dia mendapat majoriti, betul tak? Saya tengok yang ketiga. Tapi yang utamanya adalah dia mendapat majoriti dan dia mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Dia command majoriti dan dia mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Yang dua-dua ni penting. Walaupun dia dapat majoriti, kalau tak dapat perkenan yang di-Pertuan Agong pun belum tentu. Kita ambil contoh negeri Johor, tuan-tuan. Majoriti masa itu Barisan Nasional nakkan Hasmi menjadi Menteri Besar. Tetapi
Sultan Johor pada waktu itu nakkan On menjadi Menteri Besar. Akhirnya mereka terpaksa memberikan nama On, walaupun On tidak command majoriti di kalangan ahli parti dia sendiri. Tetapi akhirnya nak tak nak jadi Menteri Besar kena bagi. So pointnya, walaupun secara undang-undang dia command majoriti, dia adalah hadal kedua. Hadal kedua adalah yang di-Pertuan Agong. So kalau yang di-Pertuan Agong pun sudah berkenan, maka siapalah kita untuk nak mempertikaikan perkenan tersebut. Jadi Faizal nak kata kena amend supaya orang Melayu saja, bagi saya tak valid. Selagi mana yang di-Pertuan Agong ada di situ, perkara itu tak valid. Tuan-tuan, kita kena ingat, negara ini bukan Melayu saja yang Bumiputera. Kita ada orang asli sebagai Bumiputera, kita ada orang Sarawak sebagai Bumiputera, kita ada orang Sabah sebagai Bumiputera. Soalannya, adakah orang Sabah Sarawak yang bukan Melayu tak layak jadi Perdana Menteri? Dan tidak ada dalam peruntukan mengatakan dia mesti seorang Muslim. Tidak ada. Secara tertulisnya tidak ada. Tetapi secara common law-nya begitu. Sebab majoriti kita adalah Melayu Muslim. Majoriti. Tetapi secara undang-undangnya tidak sedemikian. Jadi persoalan kita, kalau sekiranya, timbul satu lagi persoalan, bagaimana kalau dia bukan Melayu tetapi dia Muslim? Bolehkah dia menjadi seorang Perdana Menteri? Dia bukan Melayu tetapi dia Muslim. Dia dah masuk Islam, katakanlah umur dia 18 tahun, kemudian umur dia 70 tahun, dia pun memimpin parti dia, akhirnya dia menjadi Perdana Menteri. Atau dia masuk Islam masa dia kecil, kemudian dia jadi Perdana Menteri, kemudian dia masuk parti politik, dia berusaha jadi ahli parlimen, berusaha jadi menteri, akhirnya dia jadi Perdana Menteri, tuan-tuan. Lepas tu dia jadi Perdana Menteri yang hebat. Ada tak orang bukan Melayu yang Islam yang jadi Perdana Menteri dalam negara kita? Ada tak, tuan-tuan? Boleh tulis tak komen, siapakah? Ada tak sejarah tersebut? Orang bukan Melayu tetapi dia jadi Perdana Menteri sebab dia Muslim. Siapa, tuan-tuan? Kan? So akhirnya kita kata, so persoalan Melayu bukan, dia kembali kepada prinsip dia. Prinsip dia adalah, yang pertama, adakah dia command majority? Prinsip yang kedua adalah, adakah dia mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong? Itu prinsipnya. Kalau kedua-dua prinsip ini dipenuhi, bangsa atau agama dia irrelevant di dalam perlembagaan. Ini saya sebut perlembagaan, tuan-tuan. So bila dia kata kita kena ubah Melayu saja jadi Perdana Menteri, soalannya Sabah dan Sarawak akan tersinggung. So bagaimana dengan rakyat Sabah dan rakyat Sarawak? Adakah rakyat Sabah dan Sarawak yang bukan Melayu itu tidak layak untuk jadi Perdana Menteri? Atau kan? Kita dah puluhan tahun Perdana Menteri kita pernah bukan Melayu. Dia Islam tapi bukan Melayu. Di Sarawak, Ketua Menteri kami Islam tapi bukan Melayu. Siapa, tuan-tuan? Taib Mahmud. Tapi Sarawak ni unik lah. Sarawak ni kita tak kisah sebenarnya. Orang bukan Islam pun pernah jadi Ketua Menteri Sarawak. Kalong Ningkan, kita ada beberapa orang yang pernah jadi Ketua Menteri Sarawak, bukan Islam, bukan Melayu, Iban. Kita tak ada isu. Tetapi yang isu ni, bila ni golongan ini bawa. Now, dalam masa yang sama, kita tegur juga Lim Kit Siang. Dia secara prinsipnya betul. Tetapi perkara ini kita tahu you are playing with fire lah. Lim Kit Siang. Kita pun faham Lim Kit Siang dulu idealist. Kita faham. So jangan kita marakkan api. Jangan kita bagi reason untuk dia orang bakar lagi lah. Itu saja. So harap kita faham perkara ini. Sebenarnya tak ada halangan, tak ada masalah pun. Dan seperti mana saya sebut tadi tu, ni baru Bian sebut. Baru MP Sabah Sarawak tak akan sokong langkah hadkan kriteria PM. Susat Agong PSB Barubian berkata dia yakin tiada ahli Parlimen Sabah Sarawak akan menyokong langkah menghadkan jawatan Perdana Menteri kepada orang Melayu Islam saja. Adun berkelalan itu turut melahirkan rasa kecewa dengan kenyataan ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal kerana membuat cadangan berkenaan. Tetapi saya percaya beliau sekali lagi cuba mempolitikkan kaum atau agama untuk agenda mereka, iaitu PN. Malangnya ramai yang terjumus ke dalam falasi ini. Itu saya kata, tuan-tuan, bagi saya yang paling penting sebenarnya kompetensi. Ada dia kompeten untuk memerintah atau tidak? Adakah mampu untuk memerintah atau tidak? Dia Islam Melayu tapi jual tanah. Dia Islam Melayu tapi rasuah. Tuan-tuan, kadang kita malu dengan jiran kita yang sebelah bawah tu. Kan? Kita tuduh dia macam-macam, tapi di antara negeri yang termaju di Malaysia. Di dunia. Bukan di Malaysia, di dunia. Malu kita, tuan-tuan. Dia apa resources dia ada, tapi dia lebih kaya daripada kita. Bukanlah kita lebih kaya daripada dia, tetapi per growth berdasarkan per capita penduduk dia lebih daripada kita. Per capita income penduduk dia lebih daripada per capita income kita, padahal kita ada semua resources, semua kecantikan, kita semua ada benda yang ada. Tapi benda ni berlaku kerana corruption. Dan insya-Allah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan kembalikan perkara ini kalau kita terus sokong beliau. Terus sokong beliau. Baik. Di Sabah, tuan-tuan, ini cerita Sabah pula. Syafi'i umum
Warisan UMNO bekerjasama hadapi PRN Sabah. Politik Sabah terus hangat dengan persaingan kuasa dengan perkembangan tinggi ini menyaksikan dua daripada tokoh utama negeri itu yang sebelum ini bermusuhan menyatakan persetujuan membentuk kerjasama. Kali ini, Warisan akan bergabung dengan UMNO bagi menghadapi PRN bagi mengalahkan JRS yang menjadi kerajaan. Persefahaman itu diumumkan oleh Presiden Warisan Syafiee Apdal. Berucap dalam pemilihan agung tahunan parti itu, Muhammad Syafiee berkata langkah berkenaan sudah dipersetujui pengerusi UMNO Sabah Bung Mohtar. Mengakui sebelum ini Warisan dan UMNO berada di pihak bertentangan, Muhammad Syafiee mengingatkan hubungan di parti itu bukanlah asing. Untuk makluman tuan-tuan, siapa yang tak tahu, sebelum ini UMNO, Warisan, JRS, dia tiga parti bersatulah pada waktu itu. Pada waktu itu sebenarnya kalau ikutkan bersatu bersama dengan Warisan, iaitu JRS lah. Kemudian dia keluar daripada bersatu masuk JRS, akhirnya dia bersama dengan UMNO membentuk kerajaan, membentuk Pakatan Harapan, membentuk kerajaan pada waktu itu bersama dengan yang lain-lain. Now, bila timbul PRN Sabah, which is about next month, next year 2024 paling awal, timbul persoalan. So sekarang ini paling awal, dia could be 2025, tapi paling awal 2024. Warisan dikatakan telah berbincang dengan UMNO. Dinamik politik Sabah ni lain daripada politik Sarawak. Sarawak lain, Sabah lain. So Sabah dikatakan Warisan sedang membincang UMNO. Soalan dia, PH bersama dengan siapa? Di peringkat pusat, kita bersama dengan dengan UMNO. Pakatan Harapan bersama dengan UMNO. Di Sabah sekarang ini dilema. Kerana kita membentuk kerajaan dengan JRS. Soalan dia, adakah kita akan bersama dengan UMNO bagi menentang JRS, ataupun kita akan bersama dengan JRS menentang UMNO dan juga Warisan. If that happen, dan kita akan meninggalkan satu perkara yang agak awkward lah, kita kata awkward, janggal. Tetapi tak janggal juga, sebab kalau kita tengok sekarang ini, UMNO di Sabah adalah pembangkang. Nak kata janggal sangat pun tidak juga. UMNO di Sabah, di negeri Sabah adalah pembangkang. Di peringkat federal, dia adalah kerajaan. Tetapi di peringkat negeri, dia adalah pembangkang. Pelik Bung Mohtar di peringkat federal, dia adalah kerajaan. Tetapi di peringkat negeri, dia tidak bersama dengan kerajaan. Dia adalah pembangkang. So dia ada kejanggalan di situ, di sikit awkwardness. Tetapi perkara ini kalau kita tengok, this is what going to happen dekat Sabah tidak lama lagi. So soalan yang lebih utama sekarang ini, Pakatan Harapan akan bersama dengan siapa? Itu persoalan. Big question mark yang akan berada dekat situ. Jadi sekali lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim akan pening. Saya ingat lagi masa last saya jumpa beliau, masa tu PRN Sabah lah, PRN Sabah jugalah. Saya jumpa beliau one to one, masa tu ketua pembangkang. Dan saya tanya berkenaan dengan Sabah, dia kata saya pun pening, dia kata. Kali ini saya rasa beliau pun pening lagi sekali. So kita harapkan yang terbaik, dan saya whichever it is, kami bersedia untuk turun ke Sabah bagi memberi penerangan. Cuma nak bertanding dengan siapa, terpulang. Okey, geng. Aku setuju apa yang diperkatakan oleh Iswadi Mon ni. Kalau boleh, Bung Mohtar ni memang, of course, dalam politik kita ada musuh. Kita ada orang yang kita tak setuju. Walaupun dia bersama dengan kita, of course lah kita akan rasa ni. Sekarang ni, masalah dia sekarang, kita rendahkan ego. Kita bersama-sama, kita bergabung bersama-sama. Macam sekarang JRS, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional UMNO ada sekali. Sekarang ni apa salah? Kita bersama-sama. Kita agihkan kerusi bersama-sama dan kita lawan. So, kita dapat tubuhkan kerajaan 2/3 politik yang sangat-sangat kukuh. Kita just lawan dengan, kalau macam Warisan bersama, kita hanya berlawan dengan Perikatan Nasional. So, apa yang nak takut? Kan? Apa yang nak takut? Sebab apa? Undi kita bergabung. Tak apa. Untuk penggal kali ni je. Untuk penggal akan datang, kita plan untuk yang akan datang. Kita tak mau. Kita tak mau sewaktu kempen pilihan raya. Kan? Sedangkan dekat kerajaan pusat, kita bersama. Tapi bila kempen pilihan raya negeri, kita duk hentam sesama kita. Kan? Kita boleh nampak tak? Benda ni, bila macam di dalam kempen pilihan raya negeri ni, kita duk hentam sesama kita. UMNO hentam PH. PH hentam UMNO. Dia akan berjangkit hinggalah ke pusat. Dan modal pembangkang akan kata kepada kita. Modal pembangkang akan kata kepada puak-puak kerajaan hari ni, cuba tengok. Depa kerajaan pusat bukan main lagi, duk cumulut, main dekat kerajaan negeri untuk pilihan raya negeri, duduk hentam-menghentam, duk sebut soal-soal sakau, salah guna kuasa, kan? Salah guna kuasa, rasuah sana sini. Jadi kalau boleh kita nak, apa yang berlaku dekat pusat hari ni,
kita dapat bawa untuk setiap kerajaan-kerajaan negeri. Yang dah berlaku dekat Perak, yang dah berlaku dekat negeri Pahang, yang dah berlaku dekat Selangor, yang dah berlaku dekat Pulau Pinang, yang dah berlaku dekat Johor. Johor aku tak pasti. Yang berlaku dekat negeri Melaka, yang dah berlaku dekat negeri Sembilan. Kita boleh tengok kestabilan politik tu sangat-sangat kukuh. Kita memerlukan kestabilan politik. Barulah pelabur tu yakin. Sekarang ni apa yang berlaku dekat pusat, kita wajib bawa ke setiap negeri-negeri. Kepada setiap kerajaan-kerajaan negeri. Untuk apa kita nak tunjuk gabungan kita ni boleh sampai ke bawah. Rendahkan ego. Ego tu yang sangat-sangat penting. Ketua-ketua parti di setiap negeri tu wajib bersetuju untuk tidak bersetuju. Walaupun dalam hati ni tak bersetuju gila-gilanya, tapi kenalah bersetuju demi kestabilan politik. Kuasa tu bila-bila kita boleh dapat. Tapi kuasa tu tak bawa kita ke mana. Kuasa tu dia dapat bawa kita jadi hanyut. Kita lupa akan dunia. Kita hanya duk fokus kita nak jadi ketua menteri je. Kita nak jadi menteri besar je. Tapi last kali kita pun entah ke mana. Jawatan kita dapat. Tapi kejayaan kita tak dapat. Rugi. Sekarang ni kita wajib bersama-sama. Kita kutip ke semua idea-idea dan kita hadap sama-sama. Barulah syok. Barulah kita boleh wujudkan kerajaan yang paling stabil. Okey? Faham lah? Untuk rakyat-rakyat Sabah Sarawak, tolong bawa video ni kepada orang Sabah dan juga Sarawak. Okey, geng? Kita habis yang ni dulu. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Aku akan buat video satu yang pasal YB viral, yang cabak Rafizi Ramli, dan sekarang Rafizi Ramli dah offer, jom kita podcast, nak debat ke, nak apa di dalam tu semua boleh. Tak apa, kita jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.